Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 5 Mei bersama saya Nazira Syariat. Berikut tajuk utama malam ini. Bawa pulang Jolo Malaysia berunding dengan beberapa negara. Juga tabung haji lantik Ketua Pegawai Eksekutif yang baharu. Malaysia sedang mengadakan rundingan menerusi saluran diplomatik dengan beberapa buah negara bagi mempercepatkan proses membawa pulang ahli perniagaan dalam buruan Low Tech Jo atau Jolo. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata proses berkenaan agak rumit kerana melibatkan beberapa negara termasuk aspek perisikan dan polis antarabangsa Interpol. Kita tidak pernah mengesahkan dia di mana. Ya. Tetapi kita berunding dengan negara untuk mempercepatkan proses itu. Negara ini antara negara tersebut? Itu dirunding cara di antara negara, diplomatic channels. Beliau berkata demikian ketika diminta mengulas berkenaan laporan yang menyatakan Malaysia sedang berunding dengan China untuk membawa pulang Jolo. Perdana Menteri bagaimanapun enggan mendedahkan butiran lanjut rundingan berkenaan termasuk sama ada Jolo kini berada di China. Terdahulu, Perdana Menteri menyempurnakan pelancaran sambutan ulang tahun ke-75 dan perasmian Ibu Pejabat Kebangsaan Bulan Sabit Merah Malaysia BSMM. Pada majlis itu, beliau mengumumkan peruntukan sebanyak RM3 juta kepada organisasi itu termasuk RM1 juta bagi memperkukuh menyelenggara dan pengurusan ibu pejabat di negeri masing-masing. Turut hadir pengerusi BSMM Kebangsaan Tunku Temenggung Kedah Tan Sri Tunku Puteri Intan Safinas Tuanku Abdul Halim Muazzam Shah, Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Sri Nancy Shukri dan Timbalan Menteri Belia dan Sukan Adam Adli. Semua institusi pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia KPM diminta menangguhkan semua aktiviti luar yang melibatkan pelajar, guru dan pensyarah. Ia berikutan cuaca panas serta kering berpanjangan yang sedang melanda negara. Perkara itu dimaklumkan Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq dalam ciapan di Twitter hari ini. Aktiviti luar tersebut termasuk berentas desa, kawat, sebarang sukan dan permainan, perkemahan serta aktiviti pengajaran dan pembelajaran PDP di luar bilik darjah. Dalam ciapannya, Fadlina turut menghargai segala usaha dan keprihatinan seluruh warga kementerian di semua peringkat demi kesihatan dan kesejahteraan pelajar serta murid. KPM sebelum ini memberikan kelonggaran khas kepada para pelajar dan guru untuk memakai pakaian atau baju sukan yang sopan bagi mengelakkan sebarang komplikasi kepada kesihatan ketika cuaca panas. Pemakaian tali leher juga tidak diwajibkan bagi murid yang memakai pakaian seragam sekolah. 100 pegawai Jabatan Imigresen Malaysia JIM yang baru tamat latihan bakal ditempatkan di Johor bagi menampung keperluan petugas di dua pintu masuk negara di negeri berkenaan. Ketua Pengarahnya Datuk Ruslin Jusuf berkata, ia sebagai langkah untuk meningkatkan kecekapan operasi tambak Johor di bangunan Sultan Iskandar, Iskandar Puteri dan Kompleks Sultan Abu Bakar KSAB Gelang Patah. Beliau berkata pihaknya juga telah mewujudkan pasukan Quick Response Team QRT untuk membantu petugas imigresen sedia ada yang berkhidmat di BSI. Mereka akan ditugaskan untuk melangsungkan semula pengoperasian kaunter-kaunter yang ditutup susulan kekurangan pekerja. Itu pentingnya 20 tu yang kes-kes macam ni lah. Last minute ada kaki tangan kita sakit ataupun kecemasan, mereka tak boleh bertugas. So inilah tim yang akan cover immediately. Jadi merah. Orang kata cross merah tu tak ada lagi lah sebab kita tengok penambahan anggota dalam masa-masa puncak ni untuk bantu boleh mengurangkan lagi lah. Sebab target saya tak ada lagi. Selain daripada penyelenggaraan, saya tak mahu ada merah lagi. Jelasnya, pasukan QRT bakal dianggotai seramai 20 orang pegawai imigresen daripada Ibu Pejabat JIM di Putrajaya. Beliau berkata demikian pada sidang media yang diadakan sejurus tinjauan beliau di BSI Iskandar Puteri Johor Bahru awal pagi tadi. Menurut Ruslin, pintu masuk negara di BSI dan KSAB akan menjadi fokus pemberkasaan oleh pihaknya di Johor selain KLIA di Kuala Lumpur. Tambak Johor BSI menerima kira-kira 27.21 juta penggembara sejak 1 Januari hingga 3 Mei lalu.
yang membabitkan purata 7 juta pengembara yang keluar dan masuk setiap bulan. Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan KPKT melantik 28 pakar perancangan bandar tempatan bagi menyelesaikan isu pengurusan perumahan negara. Menterinya Ngah Koming berkata, kumpulan panel penasihat itu akan dipengerusikan mantan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam KPPA Tan Sri Muhammad Khairul Adib Abdul Rahman. Kita juga mengambil nasihat daripada pakar-pakar tempatan. Kementerian KPKT dah tubuhkan satu panel penasihat yang terdiri daripada pakar-pakar tempatan berjumlah 28 orang. Kita sudi belajar daripada mana-mana saja, mana-mana idea yang bagus kita akan laksanakan. Menurut Koming, KPKT sedia belajar daripada semua pakar, termasuk pakar domestik serta luar negara dalam usaha meningkatkan pelaksanaan rumah mampu milik dan penyediaan perumahan awam. Ia adalah salah satu usaha selain daripada perkongsian pendapat daripada pakar Lembaga Perumahan dan Pembangunan HDB Singapura yang telah mengunjungi beliau pada 29 Mac lalu. KPKT juga telah menandatangani memorandum persefahaman MOU dengan Korea Selatan bagi tujuan sama. Beliau berkata demikian kepada media selepas mengadakan lawatan kerja ke Pasar Besar Teluk Intan hari ini. KPKT sebelum ini berhasrat membawa masuk pakar perumahan daripada Lembaga Perumahan dan Pembangunan HBD Singapura untuk berkongsi kepakaran dan pengalaman berhubung isu perumahan. Usaha itu bagaimanapun mendapat bantahan daripada pelbagai pihak sehingga ada yang menggesa Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim supaya campur tangan dan mengkaji semula tindakan serta keputusan KPKT itu. Sementara itu, dalam sidang media sama, Ngah Koming turut memaklumkan Kerajaan Persekutuan meluluskan peruntukan sebanyak 82.5 juta ringgit untuk 5 projek pembangunan di Teluk Intan, termasuk rancangan tebatan banjir pada tahun ini. Projek tebatan banjir membabitkan perbelanjaan 80 juta ringgit akan dimulakan tahun ini dan dijangka siap pada 2026 dengan tender terbuka. Menurut beliau, projek ini membabitkan kerja-kerja yang berat sepanjang 6 km di pesisir Sungai Perak dan dijangka siap sepenuhnya dalam penggal ini. Beliau menjangkakan projek tebatan banjir ini bukan sahaja dapat mengelakkan Teluk Intan daripada banjir kilat, malah menjadi satu lagi tarikan pelancongan dengan pelbagai aktiviti pelancong di sekitar tebatan banjir. Bekas Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Wang Persaraan Diperbadankan KWAP Syed Hamadah Syed Osman dilantik sebagai pengarah urusan kumpulan serta Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Tabung Haji TH yang baharu berkuat kuasa esok. Beliau turut dilantik sebagai anggota Lembaga TH menggantikan Datuk Seri Amrin Awaludin. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar dalam satu kenyataan hari ini berkata, Syed Hamadah yang berkelulusan ijazah dalam bidang statistik dan matematik actuary dari Heriot Watt University Edinburgh memiliki pengalaman luas dalam pengurusan korporat selain menjadi fellow di Fakulti Actuary United Kingdom dan fellow di Persatuan Actuary Malaysia. Beliau berkata kewibawaan serta kepakaran Syed Hamadah diyakini mampu memacu kecemerlangan TH sebagai tonggak kejayaan ekonomi ummah dan institusi pengurusan haji terbaik dunia. Beliau merakamkan ucapan tahniah kepada Syed Hamadah di atas pelantikan itu. Datuk Dr. Naim turut merakamkan penghargaan kepada Datuk Seri Amrin Awaludin atas jasa bakti dan perkhidmatan terbaik yang diberikan sebelum ini kepada pengurusan TH. Selepas ni, sampah haram menyesatkan. Alhamdulillah, bertemu kembali. Isu pembuangan dan longgokan sampah haram di kawasan premis perniagaan Taman Seremban Jaya tidak berkesudahan. Pengarah SW Corp Negeri Sembilan, Siti Yusnita Muhammad Yusof berkata, walaupun pihaknya telah mengadakan 11 operasi intip dan check-up di lokasi sama dan 3 kali menjalankan kerja pembersihan, namun lokasi itu tetap menjadi pilihan pembuangan sampah haram oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Pagi tadi, satu operasi bersepadu membersihkan sampah haram giat dijalankan di kawasan premis perniagaan di Jalan SJ8 Palang 1, Taman Seremban Jaya, Fasa 8 Seremban dengan melibatkan SW Corp, Majlis Bandaraya Seremban,
Ahli Majlis dan SWM Environment, dianggarkan sebanyak 300 tan sisa haram dibersihkan dengan membabitkan anggaran kos lebih RM50,000. Bagi impak kepada kewangan kerajaan jugalah sebenarnya bila terpaksa kita keluarkan satu kos untuk pembersihan sampah haram. Sekiranya dia peringkat awal lagi kontraktor dah buang ke tapak pelupusan, macam peniaga dah buang ke dalam tong yang disediakan, so tak adalah kos tambahan. Menurut Siti Yusnita, berikutan isu pembuangan dan longgokan sampah haram di kawasan premis perniagaan Taman Seremban Jaya ini tiada kesudahan, pihaknya telah bertindak menutup sebahagian jalan SJ8 Palang 1 di kedua-dua arah dengan beberapa penghadang konkrit bagi membendung aktiviti pembuangan sampah haram. Ini bukan kali pertama lah kita bersihkan. Dah pernah dibersihkan beberapa kali tapi masih berulang. So untuk yang kali ni, sebelum ni kita dah pernah tutup jalan. Tapi bila tutup jalan, pelaku dia buang di tempat sebelah kita tutup tu. So samanya juga kan. So kali ni sebab masa bulan puasa itu kita tutup dengan batu tu kiri kanan sebab kita tak nak bertambah lagi. So ini pun kita akan bersihkan, lepas bersihkan kita akan tutup balik sementara kita ada nak ambil tindakan pencegahan yang lain lah, dan kita akan buat lebih kerat lagi lah untuk ops intake dan cekup di sini. Katanya antara tindakan lain yang akan diambil termasuk memasang kamera CCTV bagi mengenal pasti pihak tidak bertanggungjawab yang membuang sampah sewenang-wenangnya untuk dikenakan tindakan tegas. Sejak Januari hingga Mac lalu, sebanyak 30 kawasan hotspot pembuangan sampah haram dikesan SW Corp di negeri itu. Kawasan di Majlis Bandaraya Seremban merupakan lokasi tertinggi hotspot sampah haram. Kebanyakan sampah berkenaan dilonggokkan di tempat sunyi dan bangunan terbiar oleh pihak tidak bertanggungjawab. Bekalan minyak masak paket ada tapi sukar dibeli di kedai runcit. Itu keluhan pengguna di sekitar Lembah Kelang yang mendakwa terpaksa mendapatkan bekalan itu di pasaraya besar. Mereka turut mendakwa jika ia dijual di kedai runcit sekalipun, ia dijual pada harga RM3 iaitu melebihi harga subsidi yang ditetapkan. Tinjauan kru berita Al-Hijrah di sekitar kedai runcit di Lembah Kelang mendapati rak-rak minyak masak paket kosong dan pekerja kedai mendakwa bekalan yang diperoleh mereka amat terhad. Peniaga sekarang ni susah dapat lah. Kadang-kadang dapat pun tertentu, waktu tertentu. Lepas macam pukul 3 baru dapat. Seorang kalau customer pun dapat 3 paket. Kalau pemborong mungkin sekotak lah. Mungkin seminggu sekali, mungkin seminggu 2 kali dapat 2 kotak itu. Berdasarkan stok dekat 99 ni, kita akan terima daripada warehouse. So daripada warehouse tu pun kita akan terima stok terhad. Misalnya dalam 12 karton saja macam tu. Permintaan tu memang tak boleh kawal. Kalau kita terhadkan pun memang ada customer nak minta lebih lah. Tapi memang tak boleh, kita kena ikut government punya law lah. Apa yang diorang dah terhadkan tu kita kena ikut lah. Sementara itu, pengguna yang ditemui mendakwa ada kedai runcit yang menjual minyak masak paket subsidi itu pada harga RM3 sepaket berbanding harga kawalan yang ditetapkan RM2.50. Memang susah lah. Kalau dapatkan minyak masak di kedai yang 99, kadang gudang-gudang kecil pun memang susah lah untuk dapat minyak masak sekarang lah. Kalau kedai 99 harga kawalan, kalau kedai runcit ni harga naik sikit lah, macam RM3 satu paket dia buat. Macam kedai Aceh kan, dia naiklah sikit. Minyak masak paket masak sekarang ni senang, tapi kena beli kat pasar raya je. Kalau kedai-kedai runcit ni, kebanyakan dia ada bagi pun satu, tapi kadang-kadang dia tak bagi langsung, dia minyak tak ada. Tak dapat lah dia kata. Kalau pakcik pergi, pakcik beli kat pasar raya dia. Pasar raya dekat rumah pakcik dia lah. Jadi memang senang lah, dia pagi, tengah hari dan malam. Sebelum ini, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN menegaskan kuota 60,000 tan metrik minyak masak subsidi sebulan adalah kekal. Turut diberikan subsidi ialah minyak masak botol 5 kg agar harganya dikekalkan pada harga RM30.90 untuk tempoh 8 Mei hingga 7 Jun depan. Ia melibatkan peruntukan subsidi sebanyak RM5 juta. Imam Rawatib Masjid Muaz bin Jabal Setiawangsa di Ibu Negara Muazzin Akil meninggal dunia awal pagi tadi. Allahyarham yang berusia 58 tahun merupakan Johan Qori Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat wilayah Persekutuan pada tahun 2020.
Jenazah Allahyarham selesai dikebumikan di tanah perkuburan Raudatul Sakinah, Taman Batu Muda, kira-kira jam 2.45 petang tadi. Sebelum ini, Allahyarham telah dimasukkan ke wad kecemasan di Hospital Kuala Lumpur sebelum disahkan meninggal dunia kira-kira jam 1.30 pagi tadi. Sepasang remaja berusia 17 tahun mengaku bersalah di Mahkamah Magistrate Kuantan hari ini atas tuduhan melakukan aksi wili Mac lepas. Pengakuan mereka direkodkan di hadapan Magistrate Fatinah Abu Bakar selepas pertuduhan terhadap mereka dibacakan secara berasingan. Remaja lelaki yang bekerja sebagai pencuci kereta didakwa menunggang motosikal jenis Honda EX5 putih secara berbahaya, iaitu mengangkat tayar hadapan di Jalan Cendur di Kuantan menghala ke Kemaman, Terengganu pada 5.30 petang 12 Mac lepas. Remaja perempuan berkenaan yang masih bersekolah pula didakwa membantu melakukan aksi tersebut selaku pembonceng pada masa dan di tempat yang sama. Bagi kesalahan berkenaan, pendakwaan dibuat mengikut Seksyen 42 Fasal 1 Akta Pengangkutan Jalan 1987, Akta 333 yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum 5 tahun dan denda sehingga RM15,000 serta hilang kenaikan memegang lesen memandu minimum 2 tahun dari tarikh sabitan jika sabit kesalahan. Mahkamah membenarkan kedua-dua tertuduh dijamin RM800 dengan seorang penjamin setiap seorang dan menetapkan 7 Jun untuk laporan akhlak serta jatuh hukum. 1 Mei lalu, polis mengesahkan penahanan sepasang remaja dipercayai kekasih di Balok setelah video mereka melakukan aksi wili tular di media sosial sehari sebelumnya. Siasatan juga mendapati motosikal yang digunakan adalah milik ibu remaja lelaki berkenaan. Seorang lelaki maut selepas dilanggar komuter di landasan kereta api Tanah Melayu Berhad KTMB dekat Seputih, Ibu Negara semalam. Ketua Polis Daerah Brickfield, Assistant Commissioner Ami Hizam Abdul Syukur berkata pihaknya menerima laporan pada jam 1.08 tengah hari. Menurut Asisten Komisioner Ami Hizam, siasatan polis di tempat kejadian mendapati mangsa dipercayai sedang berbaring di landasan kereta api berkenaan sebelum dirempuh komuter dalam perjalanan dari stesen Seputih ke stesen Salak Selatan. Pemeriksaan awal mendapati tiada kesan suntikan BCG di bahu dan tiada sebarang dokumen pengenalan milik mangsa ditemui di tempat kejadian. Mangsa tidak dapat dipastikan bangsanya, berambut pendek serta berbaju dan berseluar berwarna hitam. Mayat mangsa kemudian dihantar ke Pusat Perubatan Universiti Melaya PPUM untuk dibedah siasat dan kes diklasifikasikan sebagai mati mengejut SDR. Polis meminta mereka yang mempunyai maklumat atau kehilangan ahli keluarga untuk menghubungi IPD Brickfields di talian 03 2297 9222 bagi membantu pengecaman mayat. Selepas ni, 5 guru 2 buruh ditembak mati. Alhamdulillah, masih bersama berita Al-Hijrah. Kita ke perkembangan luar negara. 5 guru dan 2 buruh ditembak mati 2 penyerang dalam kejadian di sebuah sekolah di barat laut Pakistan semalam. Serangan terbabit dikaitkan dengan ketegangan antara mazhab Sunni dan Syiah. Pihak berkuasa tempatan memaklumkan suspek memasuki sebuah sekolah di Terimanggal tidak jauh dari daerah Kuram. Ketika kejadian, guru terbabit sedang mengumpulkan kertas peperiksaan. Suspek mengenal pasti orang Syiah dan memisahkan mereka sebelum menembak mati mangsa yang kesemuanya lelaki. Pada hari sama kejadian, seorang lelaki Sunni dilaporkan meninggal dunia akibat serangan ke atas keretanya. Insiden di sekolah terbabit berlaku beberapa jam selepas berita tersebar mengenai kematian lelaki Sunni itu. Presiden Pakistan Dr. Arif Alvi mengutuk serangan terbabit dan setakat ini tiada pihak yang mengaku bertanggungjawab terhadap insiden itu. Perhimpunan Parlimen Pertubuhan Kerjasama Ekonomi Laut Hitam di Ankara, Turki bertukar kecoh apabila delegasi Ukraine bertindak menumbuk seorang perwakilan dari Rusia. Insiden tersebut dirakam dan dimuat naik sendiri di Facebook oleh delegasi Ukraine terlibat, Olensan Marikovsky.
Menurut laporan, pergaduhan tercetus selepas Marikowski bertindak mengibarkan bendera Ukraine di belakang seorang perwakilan Rusia, Olga Timofeeva, yang sedang ditemu bual. Berang dengan tindakan itu, seorang lagi perwakilan Rusia, Valery Stavitsky, yang melihat kejadian bertindak menarik bendera tersebut dari Marikowski. Delegasi Ukraine itu kemudian mengejar Stavitsky dan memukulnya sebelum merampas semua bendera. Saksi kejadian kemudian bertindak menghalang kedua-dua individu dari terus bergaduh. Difahamkan pergaduhan itu menyebabkan Stavitsky terpaksa mendapat rawatan dari pihak doktor. Semalam, perwakilan Ukraine turut bertindak mengadakan protes, menjerit dan memegang bendera negaranya di sebelah perwakilan utama Rusia yang berucap di perhimpunan. Gangguan itu dipercayai sebagai protes terhadap perang berpanjangan antara Ukraine dan Rusia. Pertempuran di Sudan sejak 3 minggu lalu telah mengorbankan sekurang-kurangnya 190 kanak-kanak dan mencederakan 1,700 yang lain. Agensi Kanak-kanak Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNICEF berkata keadaan di Sudan memburuk dan kanak-kanak semakin terperangkap dalam pertempuran. Menurut UNICEF, ramai kanak-kanak terpaksa hidup dalam ketakutan sepanjang 3 minggu perang di Sudan. Pergolakan itu juga memaksa banyak keluarga berpindah ke tempat selamat di Sudan atau di luar sempadannya. Keadaan menjadi bertambah buruk apabila pekerja kemanusiaan juga diserang, manakala kemudahan kemanusiaan, kenderaan dan bekalan termasuk UNICEF dirompak atau dimusnahkan. Ia menjejaskan keupayaan agensi untuk memberi perkhidmatan kepada kanak-kanak di seluruh negara dengan perkhidmatan kesihatan, pemakanan, air dan sanitasi. UNICEF menyeru tentera Sudan dan Rapid Support Forces RSF yang bertelagah di Sudan mematuhi undang-undang antarabangsa dengan memastikan kerja-kerja kemanusiaan boleh beroperasi dengan selamat. Pergolakan di Sudan setakat ini menyebabkan sekurang-kurangnya 550 orang maut dan lebih 5,000 cedera hingga memaksa 100,000 penduduk melarikan diri. Gempa bumi berukuran 6.3 skala Richter menggegarkan Jepun hari ini hingga memaksa kereta api laju Shinkansen digantung perkhidmatannya. Bagaimanapun, tiada amaran tsunami dikeluarkan pihak berkuasa. Gegaran dilaporkan berlaku kira-kira jam 2.45 petang waktu tempatan dan dirasai di wilayah Ishikawa dan kawasan sekitar tengah Jepun. Perkhidmatan Shinkansen digantung bagi laluan antara Nagano dan Kanazawa. Menurut agensi meteorologi Jepun, gempa hari ini berlaku pada kedalaman 10 km. Setakat ini, tiada laporan berhubung kecederaan, kematian atau kerosakan akibat gegaran. Gempa bumi merupakan perkara biasa di Jepun yang terletak di lingkaran api Pasifik. Disebabkan itu, Jepun mengenakan peraturan pembinaan yang ketat bagi memastikan bangunan dapat menahan gempa yang kuat. OPR dijangka kekal 3%. Dekatkan diri dengan Al-Quran. Tanamkan rasa cinta dengan memahami kalam ilahi. Antara cara kalau kita nak mengukuhkan akidah kita ni, kena banyak cerita-cerita yang betul. Telusuri dan hayati surah-surahnya. Penyebab utama kita ini terpesong dari jalan kebenaran adalah dunia. InsyaAllah Quran dekat di hati, kita amalkan, hidup kita berkat mudah-mudahan. Kongsikan tentang ilmu tajwid. Pertamanya adalah dengung. Dia terus baca Inna Allah. Quran 114. Setiap hari cintai dan fahami Al-Quran. Hanya di TV Al-Hijrah. Cuba dulu tengok Kaabah. Aku tak nampak, aku duduk Malaysia tak nampak Kaabah. So yang keduanya, apa panduan dia yang kedua? Iaitu dengan dengar khabar. Dia semayang melentang ke duduk ataupun berdiri? Menghadap ke? Duduk je, megang melentang. Sedangkan Kaabah atas. Itu membuktikan bahawasanya kita bukan menghadap kepada ain Kaabah tu, tapi menghala ke arah Kaabah.
laporan BN Niaga, Bank Negara Malaysia BNM telah mencapai akhir kitaran kenaikan kadarnya dan dijangka akan mengekalkan kadar dasar semalaman OPR pada 3% bagi baki tempoh tahun ini. Firma pembrokeran BMI menjelaskan BNM akan semakin mengalihkan tumpuannya kepada menyokong pertumbuhan dalam beberapa bulan akan datang apabila inflasi dalam negara terus menjadi sederhana. Firma pembrokeran yang merupakan sebuah unit di bawah agensi penarafan kredit Fitch Solution itu menyatakan pandangan ini disokong oleh kenyataan yang dikeluarkan oleh Bank Pusat itu apabila Bank Pusat yakin pendirian dasar monetari semasa adalah sedikit akomodatif dan kekal menyokong ekonomi. BMI juga menjangkakan BNM mengekalkan kadar dasarnya dalam mesyuarat seterusnya pada Julai atas dua sebab. Pertama, inflasi keseluruhan terus berkurangan kepada 3.4% tahun ke tahun pada Mac daripada 3.7% pada Februari, menandakan kadar paling perlahan dalam tempoh 9 bulan. Firma pembrokeran itu menyatakan inflasi akan terus menjadi sederhana dalam beberapa bulan akan datang disebabkan kesan asas dan harga komoditi yang lebih rendah. Kedua, ringgit dijangka meneruskan dagangan berjulat dalam beberapa bulan akan datang dan ini bermakna turun naik ketara mata wang tidak akan menimbulkan kebimbangan utama bagi BNM. Jelas BMI, inflasi keseluruhan menjadi sederhana kepada 2.5% pada akhir 2023 menjadikan inflasi purata kepada 2.9% pada 2023 berbanding 3.4% pada 2022. Baik, sekian untuk malam ini. Banyak lagi kandungan berita Al-Hijrah menerusi platform media sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, Instagram dan TikTok. Dan jangan lupa alhijrahnews.com untuk laporan berita dalam dan luar negara serta artikel eksklusif. Saya Nazila Syaringat, satukan ummah dengan ilmu bagi memberkasa Malaysia Madani. Assalamualaikum dan selamat malam.